Pada suatu hari, di sebuah perkampungan nelayan, terdapat seorang lelaki yang gemar mengutip sampah bernama Oryx. Oryx sangat gemar mengutip sampah, tidak kira siang atau malam. Sifatnya itu amat mulia. Namun, kerana tidak berpendidikan, dia sentiasa dipandang rendah oleh penduduk di kampungnya. Malang sungguh nasibnya. Hai, semakin hari semakin banyak pula sampah-sampah di kawasan ini. Apalah nak jadi dengan penduduk di kampung ni? Tidak bertanggungjawab sungguh. Bicara Oryx di dalam hati sambil mengenangkan sikap penduduk di kampungnya yang langsung tiada niat untuk membantu membersihkan persekitaran mereka. Malah mereka makin menambah sampah sarap yang ada. Tiba-tiba kedengaran suara Mak Lela melaung dari dalam rumah. Oryx, mari naik, jom kita makan. Baik, Mak, saya datang ni. Oryx pun bergegas mendayung dan naik ke atas rumah. Kemudian kelihatan Mak Lela datang bersama sedulang minuman petang dan kuih-muih. Mereka berdua pun makan bersama-sama sambil berbual mengenai sikap jiran setempat yang tidak menjaga kebersihan. Oryx, banyak ke sampah yang kamu kutip hari ini? Ya, Mak. Semakin banyak pula sampah sarap di kawasan kita. Bersabarlah, Oryx. Banyak pahalanya jika kamu berkhidmat untuk masyarakat. Tetapi Emak, Yik dan rakan-rakannya masih memandang hina kepada saya. Meskipun saya melakukan pekerjaan yang halal. Pernahkah kita terdengar jeritan ngilu laut nan lesu? Bisiknya penuh rungutan, meraung pilu di alam syahdu. Dahulu airnya bersih, ombaknya tenang, senyumnya indah, penuh khazanah, menabur bakti kepada makhluk lainnya. Kini ia mengalir penuh kepedihan, dicemari sejuta kekotoran, tercungap-cungap oleh kemusnahan akibat sang manusia durjana. Anakku, ku memahami segala-galanya. Keluh kesahmu, penat lelahmu, pengorbananmu demi tanah air tercinta. Anakku, jangan pernah menyerah. Endahkan rasa pasrah, hanya pada Tuhan kita berserah. Panjatkan doa ketika resah, demi pekerjaan yang absah. Anakku, ketahuilah bahawa aku berbangga akanmu, sentiasa menyokongmu, sentiasa mendoakanmu. Ku bersyukur dikurniakan Tuhan kamu.
Pada keesokan hari, terdapat seorang nelayan sedang berjalan di bawah makanan. Kelihatan tangannya tangkas menarik darah ke atas perahu. Mulutnya setinggi kami berumur akan hasil tangkapannya pada hari itu. Di tengah terik matahari, teringatku harapan mendekat. Pagi menjelang, mentari kemudian membakar. Perkiraku hatiku tetap tega demi nyawa. Kadang berdiri depan pintu keluar, namun seringkali kembali tertutup rapat. Kadang datang, kadang pergi, seperti ombak yang datang berlalu. Namun aku percaya di balik gelap ada cahaya menanti datang. Ada harapan yang datang. Walau tempuh jalan menuju kolam sekali, kekuatan jiwa akan bermegah. Setiap langkah dan nafasku adalah perjuangan. Takkan pernah lesu di ujung jalan. Ada menanti. Akan ku kekal berjuang demi mimpi abadi. Dia mula menarik jala yang telah dilebar buat secara perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, hasil jalaannya tidak begitu memuaskan. Ikan tangkapannya hanya sedikit. Sebaliknya, banyak sampah sarap yang bercampur. Hampa sungguh perasaannya. Aduh, sampah lagi. Kemanakah pergi semua ikan-ikan di sini? Sakit melihat sampah sarap ini. Setiap hari aku mencala, setiap hari aku berharap. Namun, yang kutemui hanyalah sisa-sisa yang tidak bernilai. Apakah guna bekerja keras jika lautan ini kian tercemar? Ya, nelayan yang dahulunya berjaya, kini terpaksa berhadapan dengan lautan yang tidak lagi murah hati. Ikan semakin berkurangan dan sampah semakin banyak. Ia mencampakkan sampah-sampah tersebut ke dalam laut semula. Oryx yang sedang mengutip sampah di kawasan itu melihat perbuatan tersebut dari kejauhan. Oryx mula menghampiri ia. Hoi, mengapa kau membuang sampah merata-rata? Marah malam dengar. Oh, suara langit gelap, awan mengamuk, menyaksikan cerita yang tiada henti. Dahulu alam berisik penuh keindahan, burung terbang bebas, bunga mekar berseri,
senyum lembah dan gemersik angin menghuni kedamaian yang hakiki. Hutan rimbun memberi naungan, menggenggam rasa kehidupan yang abadi. Kini tanah retak di bawah tapak kaki, pencemaran menguasai setiap sudut. Satu dunia beratap, tidak berdaya, akibat manusia yang tamak tanpa rasa. Sungai tercemar, ikan merintih, helaian daun lain, harapan memudarnya. Dengar jeritan, suara yang hilang, ruang kosong menggantikan keriangan. Hujan asin menari di atas tanah, menandakan marah alam yang terbakar. Kemusnahan ini takkan terpadam tanpa kesedaran, tanpa pembelaan. Mari kita jaga, kembalikan cipta sebelum alam berputus asa menutup cerita. Itu sahajalah yang kau tahu, Oryx. Merungut tentang sampah, sampah, sampah. Sudahlah, malas aku mahu melayan engkau. Yet, mula mendayung sampan beredar dari kawasan tersebut dengan perasaan jelik akan sikap Oryx. Oryx hanya menggelengkan kepalanya, perlahan mengenangkan sikap Yet yang menyebalkan. Yet tiba di rumahnya dan mula mencari sampah-sampah yang ingin digitar semula. Aduhai, aku perlukan duit untuk membeli keperluan aku pada bulan ini. Harapkan hasil tangkapan tadi. Boleh mati keuluran aku. Apakah nasib begini? Bergantung kepada sampah untuk menyara hidup. Aku nelayan, bukan pengutip sisa. Namun, inilah realitiku kini. Sampah ialah harapanku untuk mencari sesuap nasi. Semuanya dek kerana nampakkan sampah di lautan. Ikan tidak mau timbul. Mana pergi sampah sarap yang aku kumpul hari itu? Yet memeriksa satu demi satu tempat di rumahnya, membuka bekas, meneliti sudut-sudut rumah, menunjukkan dia amat memerlukan sampah itu untuk digitar semula. Ekspresinya menunjukkan perasaan yang semakin cemas. Tangannya mula menggagau mencari-cari sebuah bungkusan. Yet dilanda keheranan. Setahunnya, dia sudah mengasingkan sampah-sampah tersebut, melainkan ada orang lain yang mengambilnya. Dalam fikirannya, terbayang satu gambaran wajah yang menjadi suspek utamanya. Hilang. Di tengah waktu sunyi, ada yang datang. Ia mencuri tanpa rasa malu. Hilang. Jejak membekas.
Di hatiku yang remuk, kecewa menghimpit. Sesaknya seperti awan kelabu. Aku lelah, hartaku ini adalah lambang jerih dan payahku. Sekarang lenyap seakan tiada erti. Aku lelah, oh pencuri, tidakkah kau merasa beban yang kau bawa di pundak yang lain? Kini aku berdiri sendiri di tengah kekecewaan, mengumpul langkah dan harapan dengan amarah dan kecewa. Tak mungkin ada orang lain yang mengambil sampah itu. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Siapa lagi kalau bukan Oryx, si pemungut sampah. Dia pasti sudah mencuri hak aku. Yet berjalan dengan langkah berat menuju rumah Oryx. Dengan setiap langkah menunjukkan semakin marah. Yen berjalan menuju ke rumah Oryx untuk berjumpa Mak Lela kerana ingin mengetahui keberadaan Oryx. Yen menghentak-hentakkan kaki menunjukkan amarahnya di hadapan rumah Mak Lela. Yen tiba di rumah Oryx sebelum mengetuk. Sebelum mengetuk pintu, dia berhenti sejenak. Dia menggenggam tangannya dengan kuat mengawal kemarahannya. Lalu dia mengetuk-ngetuk pintu dengan keras berulang-ulang kali menunjukkan rasa amarahnya yang semakin memuncak. Hoi Mak Lela, di manakah anakmu si pencuri itu? Anak kau telah mencuri sesuatu kepunyaanku. Jangan kau nak menuduh anak aku sesuka hati ya. Jangan sesekali menuduh tanpa bukti. Anak aku bukan pencuri. Kau perlu tenangkan diri sebelum membuat tuduhan yang melulu. Cukup. Aku tak perlukan nasihat dari kau. Anak kau sudah mencuri sampah-sampah aku. Sampah itu milik aku. Tiba-tiba dengan pantas, Yet menaikkan sebelah tangannya ingin menampar Mak Lela kerana perasaan marah yang menguasai dirinya. Amarah Yet yang telah membutakan hatinya di antara amarah dan kewarasan. Dia hampir lupa siapa dia sebenarnya. Amarah Yet yang meluap-luap hampir membawa kepada tindakan yang tidak disangka-sangka. Namun Oryx tiba tepat pada waktunya. Jangan! Kamu ke sini kerana mencari sampah kamu, ya? Sebenarnya, aku telah menolong kamu mengitar semula sampah-sampah yang kamu kumpul.
di hadapan rumah kamu semalam. Tidak sangka pula kamu akan mencari sampah kamu hingga kemari. Ia terkejut tanpa kata. Tindakan terburu-burunya mula menimbulkan rasa sesal dalam hati. Hati Yet yang penuh dengan amarah kini tersentuh oleh tindakan mulia Oryx. Rasa malu mula menguasai dirinya. Maafkan aku, Oryx, kerana tersalah sangka pada kau. Aku sangat menyesal akan tindakanku. Aku tidak sangka hatimu begitu murni sekali. Aku tidak layak menerima kebaikanmu, Oryx. Kau lebih mulia daripada yang pernah aku sangka. Setelah memohon maaf kepada Oryx sekeluarga, Yet berlalu pergi dengan perasaan malu yang teramat. Oryx masih setia pada tugasnya dalam kehidupannya hari demi hari di kampung kecil ini. Bersama-sama ibunya, dia menemui ketenangan dan kekuatan untuk menempuh cabaran yang mendatang. Di suatu petang yang nyaman, Mak Lela dan Oryx duduk berbual sambil minum petang. Hidup ini bukan fantasi, membuat pilihan sesuka hati. Baik, buruk, tidak dikhawatiri, asalkan seronok, puas hati. Hidup ini bukan selamanya, esok belum pasti ada. Takut jasad yang tinggal hanya terkapai tangan mencapai syurga. Hidup ini adalah perjuangan, memerlukan gerak tangan-tangan yang mencetuskan perubahan, bukannya perbalahan. Jauh sekali pergaduhan. Selagi masih bernyawa, masih gagah perkasa, gunakan kudratmu mencari redha yang esa dan rezeki yang berkah. Hidup ini penuh cabaran dan dugaan. Jangan pernah sekali-kali menyerah. Walau sedahsyat apapun dugaan, janganlah kamu risau. Doa Mak sentiasa bersama kamu, Oryx. Terima kasih Emak kerana menyokong pekerjaan Oryx. Emak adalah insan yang paling memahami Oryx. Walau susah, walau payah, aku akan tetap terus menjaga kebersihan kampung ini. Kerana aku tahu, walau kecil tindakan ini, besar impaknya di masa depan. Pengajaran yang boleh dijadikan teladan dalam kisah ini ialah sebagai seorang manusia dan khalifah di muka bumi ini, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, terutama sekali di dalam kawasan tempat tinggal kita. Misalnya, kita wajar mencontohi sikap watak utama iaitu Oryx yang ikhlas melakukan kerja mengutip sampah di kawasan sekitar tempat tinggalnya. Perbuatannya itu amat mulia, namun walaupun dipandang rendah oleh penduduk di sekitar kampungnya kerana ia tidak berpendidikan. Walau bagaimanapun,
didikan berlandaskan adab dan moral adalah lebih baik berbanding mempunyai sekeping sijil pendidikan tetapi tidak mempunyai adab sopan. Sekian, terima kasih.